Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang sekali lagi ke program Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor. Sebuah program yang membicarakan isu-isu semasa, membicarakan isu-isu politik panas tetapi santai yang akan cuba kita sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi pada hari ini saya rasa ini banyak orang dah bercakap di luar sana. Dalam arena politik orang dah bercakap bila pilihan raya. Angin-angin PRU 15 telah mula bertiup secara kuat, secara kencang, secara ribut dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam Dewan Parlimen sekarang ni Dewan Rakyat sedang bersidang, masing-masing ingin menonjolkan diri dengan menjerit di sana, menjerit di sini untuk mendapatkan perhatian orang ramai. So saya rasa itu adalah salah satu elemen lah, salah satu unsur-unsur di mana wakil-wakil rakyat cuba menjual diri mereka kepada orang ramai. Dan kita melihat baru-baru ini ada satu kenyataan yang saya rasa kenyataan ini cukup menarik ya, di mana setiap kali pilihan raya akan diadakan, tokoh ini Tun Daim Zainuddin membuat satu kenyataan, membuat satu ramalan, membuat satu analisis yang mana kita melihat bahawa analisis beliau yang terdahulu ini ternyata ada kebenarannya. Dan kali ini beliau meramalkan bahawa orang Melayu dah tak tahu nak undi siapa dah. Akhirnya mereka akan memberi kepada sebuah parti Melayu Islam, iaitu PAS, sebagai alternatif kepada tiadanya pilihan mereka untuk memilih. Dan itu menurut Tun Daim, beliau juga mengatakan bahawa parti-parti picisan Melayu yang lain, parti-parti sepihan Melayu yang lain termasuklah Bersatu dan Pejuang akan bungkuslah, dia kata lebih kurang macam itulah. Itu ramalan Tun Daim. Jadi Datuk Hassan lah, sebelum kita serahkan kepada hos kita hari ini, hos jemputan kita yang istimewa pada hari ini, kita ada bersama-sama kita adalah Datuk Rohani Ahmad. Datuk, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, Datuk Rohani Ahmad adalah penganalisis politik. Kita harus meletakkan standard beliau. Beliau adalah seorang penganalisis politik, mantan ahli parlimen Parit Sulong. Beliau juga adalah mantan wartawan dan beliau juga sekarang ni adalah pakar dasar strategik dan keselamatan. Itu adalah pengkhususan beliau. Beliau juga adalah kolumnis kepada bebasnews.my. Selamat datang Datuk. Jadi sebelum kita tujukan soalan kepada Datuk Hassan, macam mana Datuk Hassan melihat adakah pilihan raya umum ke-15 ini akan diadakan dalam tempoh yang terdekat, dalam tempoh 2 bulan lagi, dalam tempoh November, ataupun dia akan bawa kepada tahun hadapan? Jadi macam mana sekarang? Ya, sebelum ini yang hangat dia mengatakan pilihan raya lebih dekat ni adalah selepas akta, kita sebut mudah lah, akta anti lompat diluluskan oleh Parlimen. Dan yang terkini itu apabila Datuk Ismail Sabri bercakap di Convention UMNO Selangor, dia berulang kali kata pilihan raya dah tak lama dah, kan? Pilihan raya dah dekat dah tak lama dah. Cuma dia tak bagi tahu bila aja. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, kita mungkin tahun depan. Mungkin tahun depan. Ya. Tapi persiapan yang kita tengok dalam kalangan parti-parti politik ni cukup hebat sekarang ni. Ya. Boleh katakan setiap malam, setiap minggu ada saja program parti-parti politik ni. Itu di atas pentas. Yang di media sosial pun semakin hebat nampaknya. Semakin hebat, semakin panas ya. Semakin panas. Itu yang kita katakan dia dah angin PRU sedang bertiup. Sedang bertiup kencang. Okey, Datuk Ron. Datuk Rohani Ahmad yang juga popularly known as Datuk Ron lah. Datuk Ron, yes, tadi kenyataan Tun Daim tadi,
So what do you think of that perspektif from him lah? Apa pandangan Tun Daim tu sendiri, yang mana saya rasa Datuk Ron pun pernah bekerjasama dengan Tun Daim satu masa dulu. Jadi apa pandangan you terhadap kenyataan beliau? Baik Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada saya, Tun Daim mungkin mempunyai network dia sendiri yang menghasilkan satu penemuan yang mengatakan bahawa PAS akan menang besar dalam PRU15 sebab orang-orang Melayu, pengundi Melayu dah tak tahu siapa yang nak dipilih. Ya, betul. Saya rasa Tun Daim mempunyai dia punya rangkaian sendiri, mempunyai research dia sendiri dan perspektif of research dia sendiri yang dapat penemuan bahawa PAS akan menang besar. Kepada saya andaian itu mungkin ada betulnya dan mungkin ada tidaknya. Disebabkan PAS dalam pilihan raya akan datang ini, tak mungkin PAS akan bertanding sendiri. Itu adalah satu antara faktor yang mungkin menyebabkan PAS tidak akan menang besar sendirian. Oleh kerana kalau kita ambil daripada perkembangan sekarang, PAS ni nampak jelas untuk bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Tapi pada waktu yang sama, ada juga setengah-setengah pemimpin PAS yang masih lagi nak bersandar kepada Muafakat Nasional. Bersama jadi dengan di UMNO. sini, jadi faktor-faktor ini saya rasa boleh menyebabkan pengundi Melayu Islam juga akan keliru di mana letaknya PAS dalam pilihan raya akan datang. Sama ada dia nak bersama dengan Muafakat Nasional atau dengan Perikatan Nasional atau dia bertanding sendirian macam dalam pilihan raya yang ke-14. Jadi tiga faktor ini perlu dikaji sebelum kita pergi kepada satu konklusi yang mengatakan PAS akan menang besar. Okey, Datuk. Itu on perspektif PAS Kita melihat bahawa UMNO pun dia pun menyatakan bahawa dia rela untuk bertanding sendirian. Datuk Hassan, dia rela untuk bertanding sendirian kerana terlalu confident yang mereka akan menang dan cuma mereka akan buat coalition atau pempakatan selepas kemenangan mereka itu. Jadi macam mana dari segi pandangan ini pula, Datuk? Perspektif UMNO dan Barisan ini juga agak menyelirukan kerana selepas pilihan raya 14 tak mungkin UMNO dan Barisan Nasional yang ada sekarang ni dia boleh pergi bersendirian untuk memerintah negara. Nampaknya kerana perpecahan parti politik Melayu ni dah terlalu amat sangat terlalu amat sangat. Hari ini saya rasa mungkin akan diumumkan satu jajaran baru parti pimpinan Tun Dr. Mahathir, Ibrahim Ali, Parti Berjasa dan Parti Iman. Itu dah merupakan satu jajaran yang baru. Dan Perikatan Nasional antara Bersatu dengan PAS dengan lain-lain komponen dia pun mungkin yakin untuk bertanding mengikut format yang itu. Jadi kalau Barisan Nasional dia terlalu yakin mungkin berasaskan pilihan raya Melaka atau berasaskan pilihan raya Johor, saya rasa pilihan raya Melaka dengan Johor tidak boleh dijadi asas untuk UMNO BN ni terlalu confident. Kerana pilihan raya kali ini adalah pilihan raya parlimen dan di setengah-setengah negeri melainkan Melaka, Johor dan Sarawak adalah juga pilihan raya negeri. Dalam pilihan raya yang tiga negeri yang dulu ni, seluruh negara membantu Barisan Nasional tapi dalam pilihan raya kali ini mereka akan pergi bersendirian. Jadi faktor keyakinan itu juga boleh dipersoalkan Datuk, jajaran baru ni satu perkembangan yang menarik lah. Adakah jajaran baru ini yang terdiri daripada Pejuang, Putra, Iman dan Berjasa ini akan memberi satu cabaran kepada kelompok parti gabungan parti Melayu lain contohnya PN, BN dan PH.
PH ni pun kita tahu dia PKR dah nampak diberi suntikan barulah selepas pemilihan ni kan. Adakah jajaran baru ini akan memberi satu cabaran kepada parti-parti yang akan bertanding ni? Kepada saya, Dato' Hassan, cabarannya mungkin ada oleh kerana Tun adalah seorang negarawan yang pernah membawa Pakatan Harapan memenangi pilihan raya yang 14. Tapi dalam konteks jajaran yang baru ini juga mungkin merugikan parti-parti komponen peribumi Melayu dan Islam. Oleh kerana ini menyebabkan lagi perpecahan undi perpecahan undi kalau umpamanya jajaran baru ini juga memilih untuk bersendirian. Saya rasa peluang dia untuk memenangi adalah agak tipis. Saya mengambil contoh penyertaan pejuang dalam pilihan raya negeri Johor. Pejuang tidak mempunyai jentera di peringkat bahagian tu. Dia cuma muncul atas kekuatan Tun Dr. Mahathir. Dan pekerja dia adalah dikutip daripada bekas-bekas penyokong PKR, penyokong Bersatu, penyokong Amanah yang taksub kepada Tun. Jadi ini adalah satu faktor yang menyebabkan mungkin jajaran itu juga mempunyai halangan-halangan. Macam Putra nampaknya Datuk Ibrahim dia hanya fokus ke Kelantan. Dalam pilihan raya negeri Johor dia bertanding satu kursi dan kalah teruk. Tidak ada mendapat perhatian rakyat tempatan oleh kerana dia tak tahu siapa pejuang. Dan maksudnya siapa Bersatu Putra. Dan oleh kerana Datuk Ibrahim Ali lebih dikenali sebagai pemimpin NGO Perkasa yang amat digeruni oleh pihak lawan. Tapi bila dia menjadi sebuah parti politik, perkara ini mungkin sokongannya agak berubah. Oleh kerana walaupun penyokong Perkasa berada di mana-mana di seluruh negara, tapi datang kepada pilihan raya, jentera adalah paling penting. Jentera dan sumber-sumber kewangan adalah penting. Kalau Putra mempunyai sumber kewangan yang besar, kemungkinan dia boleh bayar pekerja untuk bekerja baginya. Datuk, sepanjang kita bincang ni dalam 10 minit ni, kita melihat bahawa dah berlaku fraction dan pecahan-pecahan antara parti-parti Melayu ni. Kita dah bincang, kita dah nampak depan mata. Berbalik kepada parti bukan Melayu, kita melihat 25% non-Malay parti ini akan solid. Begitu juga kita harus melihat dari segi 18% penyokong berbangsa India pula. Jadi dua faktor ini kita melihat dah very clear cut lah sekarang ni. Melayu dah pecah 3 parti sekali, pecah 3 gagasan. China dan India kita melihat bahawa mereka solid 25%, 18% yang mereka ada mewakili komposisi penduduk mereka tu adalah solid. Jadi what do you think of this? Kita elok imbas balik Datuk dalam pilihan raya yang ke-14 dia lebih kurang 30% pengundi Cina yang merupakan hanya 20% rakyat Malaysia dan juga certain percentage atau peratusan undi India yang merupakan hanya lebih kurang 10% rakyat Malaysia. Dia solid kepada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan juga memperolehi 25 hingga 30% undi untuk kepada Pakatan Harapan. Tapi pada hari ini undi Melayu kepada mereka tak mungkin solid pasal Tun tidak lagi dengan Pakatan Harapan. Betul. Nampak? Jadi sekarang ini kepaduan undi China dan India kepada Pakatan Harapan boleh menjejaskan undi-undi Melayu dan kekuatan jajaran Melayu. Oleh kerana Melayu yang dekat 70% ni pecah belah. Betul. Pecah belah habis. Dan orang-orang ni pun dia punya side war dan sebagainya. Apa yang dah pecah tu dia nak belah lagi. To further divide the Malay votes.
Orang Kedah kata selerak tarak, dah berselerak tarak. Yes. Ya, bertempiah orang Kedah kata apa? Bertempiah habis lah. Ya, betul. Jadi ini this is the point Datuk yang saya nak ketengahkan sebagai seorang rakyat sebagai seorang penganalisis keselamatan Saya rasa pilihan raya ke-15 ni pilihan raya paling kritikal kepada Melayu. Ya, betul. Oleh kerana pilihan raya ini akan menentukan sama ada kuasa Melayu tu boleh lagi jadi pautan rakyat ke tidak. Jadi pautan rakyat majoriti atau tidak, jadi di sini segala parti yang komponen tadi, UMNO dengan BN dia bersatu dengan PN, TUN dengan barisan dia yang baru, patut melihat kepada satu focal point, satu arah tuju, iaitu pilihan raya 15 ni nak jadikan perpecahan yang lebih hebat atau nak jadikan satu faktor penyatuan yang lebih jitu. Pada saya itulah. Oleh kerana ini penting, Datuk. Jadi Datuk setuju tak dengan kita? Faktor penentuan bila pilihan raya itu adalah memainkan peranan yang penting. Maksud dia, kalau pilihan raya diadakan sekarang semasa keputusan kuasa mahkamah dia belum selesai, maka ia akan memberi impak yang lain yang besar kepada negara. Dan kalau satu lagi perspektif, kalau pilihan raya diadakan selepas kes mahkamah ini selesai, ia juga akan memberi impak yang lain kepada suasana politik itu sendiri. Jadi what do you think, Datuk? Betul, Datuk. Betul, Datuk Sani. Kalau dia diadakan in the nearest immediate future, yang dalam tempoh kata sebulan dua, Melayu bertempiah. Betul. Tapi dan UMNO dengan keyakinan dia mungkin akan tertipu dengan keyakinan dia. Tapi kalau diadakan selepas beberapa individu yang dihadapkan mahkamah ni telah mendapat putusan, senario dia akan lain. Senario akan lain. Tapi ada lagi satu soal yang perlu kita tanya. Adakah UMNO barisan akan mencalonkan berapa peratus muka baru atau berapa peratus muka yang telah terpalit dengan beberapa kes yang tertentu? Adakah credibility mereka oleh kerana saya rasa, Datuk, dalam pilihan raya ni dia akan melihat satu faktor calon, faktor integriti dia, faktor wibawa dia, faktor penerimaan dia oleh rakyat, dan juga faktor sama ada parti ini boleh meyakinkan rakyat untuk mewujudkan satu kepimpinan yang diharapkan oleh Bumi Putera ataupun Pribumi. Itu dia. Datuk. Okey, apabila kita cakap soal perpecahan parti-parti Melayu ni, pengalaman Datuk lah, adakah kemungkinan parti-parti politik Melayu ini akan peringkat last minute ni orang cakap akan bertolak ansur untuk mengelakkan pertandingan? Kalau kita sekarang ni dah tiga penjuru lah untuk parti Melayu sahaja. Itu belum masuk parti lain lagi. Adakah kemungkinan kalau parti-parti yang berfikir untuk jaga Melayu ni, mereka cuba untuk berunding di belakang supaya mengelakkan pertemuan ni? Sebenarnya, Datuk Hassan, perkara inilah yang banyak dibincangkan dalam WhatsApp group, dalam media sosial, kumpulan-kumpulan pribumi Melayu yang prihatin. Tapi mereka juga berasa cynical atau skeptical. Melayu dia kata memang susah nak berpadu. These are ada dua paradok di sini, Datuk Hassan. Mana dua perkara yang berlaga. Tapi harapan saya lah, kalau mereka tidak bersatu dengan sebab segera, saya rasa susah untuk kita mempunyai, macam saya tulis baru ni, pemerintahan dominan pribumi. Susah. Oleh kerana walaupun PH dalam keadaan perpecahan, dengan faktor-faktor kejituan sokongan ke atas mereka dan digandingkan oleh perpecahan Melayu, mungkin dia boleh mengutip undi yang lebih besar, kerusi yang lebih besar dalam pilihan raya akan datang. Jadi di sinilah persoalannya, Datuk Zaini dan Datuk Hassan. Maknanya mesti wujud satu force, satu body yang menggesa supaya parti-parti Melayu ni
ball lah, orang kata tak payahlah dia nak shot sendiri, boleh menang, tapi fikirkan penyatuan Melayu. Itu penting kepada saya. Oleh kerana saya analisa bukan dari segi politik, Datuk saya analisa dari segi masa depan kita, keselamatan politik kita dan keselamatan sosioekonomi kita di masa akan datang. Kalau bertempiar, kita dah lihat masa zaman Pakatan Harapan apa jadi kan. Terpaksa agenda Bumiputera tu dan agenda Islam tu memaksa komponennya satu daripadanya keluar dan meruntuhkan sebuah kerajaan. Adakah kita nak kerajaan yang stabil atau kerajaan yang mantap? Datuk, adakah akta yang kita ringkaskan, akta lompat parti ni akan menjadi satu masalah dalam keadaan parti-parti politik Melayu ni berselerak ni kan? Adakah ini akan menjadi satu masalah selepas ini? Saya nampak gini tu, saya tak berani nak mengatakan hal ini tapi soalnya apakah psikologi ataupun apakah naratif di sebalik akta lompat parti. Dan perkara ini adalah perjuangan pihak Pakatan Harapan dulu. Kenapa? Kita harus mengkaji secara halus kenyataan Tun Mahathir baru ni. Tun Mahathir sebenarnya memberikan satu gist pendapat dia yang sangat strategik kepada soal penyatuan ni. Oleh kerana katalah lepas pilihan raya kita dah berpecah belah, ada setengah parti dah tinggal satu kursi, dua kursi, gabungan tak ada, nak lompat parti tak boleh. This is akta rang undang-undang lompat parti ni saya melihat seperti satu jerangkap yang disiapkan dengan terlalu halus. Dan kita pula telah didodoikan dengan propaganda sehingga anak muda pun mengatakan katak dan sebagainya. Ini kepada saya adalah satu aspek yang pemimpin Melayu semua tidak harus melihat kali ini, dan ini sepatutnya menggalakkan dia untuk membuat gabungan sebelum pilihan raya. Akta tu Datuk memang mempunyai jerangkap sama yang banyak. Jadi Datuk, akhir sekali Datuk, apa akan jadi kepada politik kita lah? Apa akan jadi? Datuk mengatakan bahawa pilihan raya ke-15 ini merupakan pilihan raya yang paling kritikal untuk orang Melayu. Okey, kita tolak tepi. Kita tolak tepi dari segi ras, politik ras dan sebagainya. Realiti di masa hadapan Malaysia itu sendiri. Akhirnya apa akan berlaku kalau fenomena, keadaan, perkembangan begini sedang berlaku sekarang ni? Akhirnya apa akan berlaku? Sebagai seorang penganalisis strategik keselamatan negara, apa akan berlaku pada politik kita akhirnya? Apa yang saya nak cakap ni hanya satu prediction, Datuk Soalnya sekarang realitinya realiti demografinya, pengundi Melayu Bumiputera Islam merupakan 70% daripada rakyat Malaysia. Yang lain 20%. Kalau kita ulang sokongan kepada parti politik pada 2018, dan kita telah melihat pakatan yang tidak mesra dengan pribumi Islam dan Melayu akan hancur. Kepada saya, dengan mengenepikan soal ras, kita mengambil soal senario politik lepas pilihan raya ke-15, saya rasa kucak kacir tu. Kucak kacir. Ramalan Datuk, pilihan raya PRU 15 ni apa akan jadi? Apa akan jadi maksudnya? Siapa akan memerintah? Oh, inilah dia soalnya. Saya lihat kalau kita terus berpecah, kita maksudnya bukan saya melihat dalam konteks bangsa dalam konteks realiti demografi. Kalau penduduk Malaysia yang 70% memilih untuk berpecah, saya rasa pilihan raya 15 ni jawabnya adalah kekucar-kaciran lah dari segi masa depan dia. Tak ada siapa dia nak bersandar, kerana semua mungkin menang 1-2 kursi tak boleh merintah. Tapi kalau dia bercantum
harapan tu ada. Mungkin kemudian kalau ada pun penjajaran lepas pilihan raya adalah penjajaran seperti yang dilakukan oleh Tun Razak pada tahun 70, iaitu pembentukan Barisan Nasional. Dia melihat kekurangan itu. Tapi kita mesti menyiapkan satu penjajaran yang solid di kalangan peribumi Melayu dan Islam untuk membolehkan kita secara fenomena, secara lazimnya membentuk satu jajaran dengan parti-parti yang menentang dalam pilihan raya. Itu adalah kebijaksanaan Tun Razak apabila menubuhkan Barisan Nasional pada tahun 70-an Oleh kerana dia mengambil parti sebagai PPP, gerakan semua yang masa pilihan raya 69 tu dia memang menentang habis-habisan. Tapi dengan kebijaksanaan tu boleh diadakan. Tapi pokoknya waktu itu perikatan tu adalah solid, tidak berpecah. Ini dia. Okey, soalan terakhir. Maknanya antara tiga gabungan ni salah satunya mesti solid. Tak boleh lagi tak cukup 1-2 kursi dan kita dah tak boleh lompat kan, Datuk? Kan? Ya. Tapi masalahnya gini, Datuk Hassan. Untuk mereka nak menjadi satu gabungan yang solid waktu ni, nampaknya kalau tanpa pencantuman dan penyatuan susah. Barisan Nasional yang confident sangat untuk dia menang secara sendirian, dia lupa yang dia mempunyai banyak jerangkong dalam kerubuk dia. Dia lupa tu. Bersatu, dia mengakui bahawa dia adalah parti yang baru. Parti yang baru bersama dengan PAS dan lain-lainnya. Tun dengan Perjuangan dan lain juga lemah. Jadi di mana dia? Kalau kita nak ambil keputusan pilihan raya, tiga-tiga mungkin hanyut. Terima kasih Datuk Ron. Kita akan jumpa lagi dalam program yang akan datang. Pasal perbincangan kita hari ini cukup menarik. Kita belum lagi sampai kepada klimaksnya kita akan buat satu lagi siri, dan tuan-tuan dan puan, kita telah mengikuti perbincangan tentang isu politik, ke mana arahnya politik Malaysia yang akan dituju selepas pilihan raya, sebelum pilihan raya dan sebagainya. Kita telah berbincang bagaimana berlakunya perpecahan yang terlalu kritikal di kalangan parti-parti Melayu itu sendiri yang mewakili 70% daripada penduduk Malaysia, dan kita melihat kebarangkalian kemungkinan perpecahan itu akan berlaku. 70% dia akan berlaku perpecahan yang teruk sehingga menyebabkan peratusan tu akan run up hingga kepada peringkat 30% dan sebagainya. Maka satu coalition lain akan dibentuk selepas pilihan raya. Jadi dengan itu kita jumpa di episod akan datang, perbincangan yang lebih orang kata tajam lagi. Kita akan ke udara bersama Datuk Ron selepas ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Datuk Azhar. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.